Terima kasih kepada pengurusi majlis Haji Mustafa, yang berhormat Indra Mahkota Datuk Fauzi Abdul Rahman, yang berhormat bersura saudara Andan Surah. Tak berapa biasa dengan panggilan itu, tapi saya dahulukan terima kasih kepada rakan-rakan PAS dan Pakatan Rakyat yang menjayakan kemenangan kita di sekitar Kuantan dan Indra Mahkota. Dan untuk Indra Mahkota kita berjaya sapu semua satu parlimen dan 2 DUN. Saya anggap itu satu kejayaan yang sangat besar. Kepada YDP PAS Indra Mahkota, Haji Nasrun yang saya kasihi, Haji Suhaimi selaku Ketua Penerangan PAS Negeri Pahang, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kerana melibatkan diri, kerana bersama kita melakukan perubahan, bersama kita menjayakan agenda-agenda rakyat, bersama kita memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat di Indra Mahkota, di Kuantan ataupun di seluruh Malaysia, kerana tanpa saudara-saudari sekalian kita tidak mampu melaksanakan tugas itu. Dan tanpa saudara-saudari yang begitu penuh dengan semangat sukarelawan, yang begitu gairah untuk berubah, kita tidak mampu berjaya. Dan UMNO BN akan terus bermaharaja rela di Pahang ini. Dan di sini saya hanya nak rakamkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, tak kira tuan-tuan puan-puan dari Balok, Bersera, Sungai Ular, Kuantan ke, ataupun di bawah kawasan DUN Semamu, saya salute dan respect tuan-tuan puan-puan, kerana malam ini kita bersama meraihkan kejayaan rakyat. Tuan-tuan puan-puan sekalian, saya nak laporkan sedikit statistik berkenaan dengan pilihan raya. Dan untuk DUN Busra, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, juga merangkumi kawasan Air Putih, yang mana saya juga memegang jawatan sebagai Ketua Ranting Air Putih. Tidak pernah saya nampak respon daripada masyarakat Air Putih begitu baik, begitu positif terhadap rakan komponen Pakatan Rakyat, khasnya kepada Parti PAS. Kali ini saya nak umumkan di sini, di Air Putih sahaja kita berjaya meraihkan lebih kurang 80% sokongan daripada Air Putih. Tanya kepada Andan Surah, tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya sebagai Ketua Ranting Air Putih juga turut tumpang gembira terhadap kejayaan itu. Tetapi untuk DUN Semamu pada masa yang sama, untuk DUN Semamu tidak kurang juga kita berjaya bukan saja merapatkan jurang kita, tetapi kita sudah melebihi tahap kemenangan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, di DUN Semamu pada 2008 kita kalah dengan majoriti 2,000 undi, lebih kurang 2,000. Tetapi kali ini kita menang dengan majoriti 3,000. Maksudnya perbezaannya adalah lebih kurang 5,000. Ini satu perubahan yang besar di kawasan DUN Semamu, di bandar kawasan Indra Mahkota. Dan saya yakin kejayaan ini adalah berasaskan dan berlandaskan komitmen-komitmen kita semua, adalah juga berdasarkan usaha-usaha kita semua untuk menganjurkan program, untuk mendekati rakyat, untuk sampaikan maklumat tepat pada masanya, supaya mereka tidak dipengaruhi oleh media arus perdana dan jelas bias, dan jelas tidak dapat sampaikan maklumat secara seimbang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas pilihan raya 13, Najib kata ini adalah satu tsunami Cina. Saya sebagai seorang warga Tionghoa, saya tidak tahu pun rupanya saya yang cetuskan tsunami ini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, ini satu pembohongan yang besar. Bagi saya untuk DUN Busra saya tak berapa pasti, tetapi saya baru diberitahu oleh Haji Suhaimi bahawa kita bukan menang saja di kawasan Air Putih, tetapi kita juga menang di kebanyakan kawasan sepanjang jalan ini, dari Balok sehingga ke Bersera, semua menang.
saya juga nak tambah sedikit untuk Dun Semamu, ya, kita bukan menang saja di kawasan Bukit Ubi, ya, bukan menang saja di kawasan Jalan Haji Ahmad, tetapi kita juga menang di kawasan Bukit Sekilau, ya. Dan kita menang besar di Cendrawasih, kawasan Melayu. Dan saya juga, ya, agak terkejut, ya, di kawasan yang dikatakan bahawa terdapat sekurang-kurangnya 5 cawangan UMNO, ya, Indra Mahkota, ya, kita juga menang Indra Mahkota 2. Kita hanya ada 1 cawangan, tetapi sukarelawan kita mungkin lebih bertekad untuk berubah, lebih komited. Sampai malam ini markas kita lampu masih menyala, tetapi markas di sebelah sana sudah tutup dah. Mungkin bayaran tidak sampai, itu sebab lampu dia tutup lah. Kita ada nampak peningkatan dari segi sokongan kita, bukan saja di kawasan bandar, tetapi juga di kawasan seperti Kampung Padang, ya, jalan ke Sungai Lembing. Kita juga, ya, nampak peningkatan yang sangat ketara di Kampung Padang. Dan yang lebih, ya, mengejutkan saya sendiri, saya nak kongsikan satu kawasan yang bernama RTP Bukit Go. Itu tempat, ya, juga terletak di bawah Dun Semamu. Bila tuan-tuan puan-puan nak pergi ke Bukit Go, ya, satu simpang besar kita kena belok kiri, kan. Kita jalan terus akan sampai ke satu kampung rancangan tanah pemuda Bukit Go. Ya, tempat tu ada penduduk ataupun pengundi, ya, lebih kurang 600 orang. Ya, kali ini kita nampak peningkatan bukan 1-2%, tetapi lebih kurang 9%. Dan sana diduduki oleh lebih kurang, tak ramai Melayu lah, 99% saja. Jadi apa itu tsunami Cina yang Najib katakan, ya? Itu hanya satu pembohongan yang besar. Kita nampak jurang kali ini, ya, mengapa kita masih, ya, sedikit lagi untuk sampai ke Putrajaya, bukan sebab, ya, semua bangsa di Malaysia tidak bersatu, ya, bukan sebab Pakatan Rakyat, bukan sebab kaum Melayu, kawan Tionghoa, kawan India, Iban Kadazan tidak bersatu, tetapi adalah disebabkan, ya, yang pertama, jurang maklumat yang masih agak lebar, ya, di kalangan antara bandar dengan luar bandar. Ya, di luar bandar maklumat ini memang susah nak sampai. Ya, kita pun tahu jentera kita bila bergerak, ya, di kawasan seperti Jengke, ya, yang mana pengurusi ataupun Datuk Tuan Ibrahim, Suruhjaya PAS Pahang bertanding, memang kawasan yang payah sekali, ya, diberi habuan 15,000 peneroka semua, ya, juga kawasannya dari segi pengangkutan memang payah, ya. Kalau nak masuk sekarang, nak anjurkan ceramah, kena dapatkan kelulusan pihak pengurusan taudah, ya, memang susah sekali nak sampaikan maklumat. Nak buat ceramah tu susah. Jangan kata lagi kita tak ada TV, tak ada radio, tak ada surat khabar, media arus perdana, semua kita tak ada. Tetapi dengan, ya, limitation, dengan kelemahan-kelemahan itu, ya, kita masih boleh meningkatkan kerusi, jumlah kerusi di Pahang sebanyak 3 kali ganda, iaitu dari 4 kerusi sehingga ke 12 kerusi sekarang. Saya rasa ini satu kejayaan yang besar yang harus kita raikan malam ini. Walaupun ada sedikit rasa kecewa lah, kerana kita masih tak sampai Putrajaya. Kita hanya tiba di Cyberjaya saja, belum sampai ke Putrajaya. Tetapi bagi saya rasa optimistik, ya, saya amat optimistik, ya. Begitu juga dengan Datuk Fauzi, kita banyak berbincang, ya, atas perkembangan politik, ya, polemik politik di tanah air kita. Kita agak sangat-sangat optimistik. Mengapa? Yang pertama, kita nampak kesedaran dan kebangkitan orang di bandar, rakyat di bandar. Tak kira di mana, kita nampak, ya, melainkan ibu negeri, ya, di Perlis dan di Johor. Yang lain di semenanjung Malaysia, semua kita sapu. Kuala Terengganu. Okey. Minta maaf, ada satu kenderaan yang belum sampai ke Putrajaya, minta alihkan kenderaan anda. CBS 9439. CBS 9439. Saya ulang, blok kereta tuan rumah. Terima kasih. Tuan-tuan puan-puan, dari Kota Baru, ya, sehingga ke Kuala Terengganu, Pahang, Kuantan,
kita nampak Seremban, Kuala Lumpur, Shah Alam, Ipoh, ya, di Kedah Alor-Setar, di Pulau Pinang Georgetown, semua ya ibu negeri milik Pakatan Rakyat. Semua ibu negeri milik Pakatan Rakyat. Kita nampak kebangkitan dan juga ya kesedaran orang-orang di bandar. Tapi apa yang kurang ya adalah di luar bandar. Dalam masa 5 tahun ini kita akan usaha. Kita akan gandakan usaha kita, dan kalau kita lihat trend yang ada, sudah pasti ya peluang untuk kemenangan untuk kita pada pilihan raya akan datang sangat-sangat cerah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini salah satu sebab yang saya kata tadi mengapa ya kita sangat susah nak menembusi kawasan luar bandar adalah sebab jurang maklumat. Yang kedua ya adalah disebabkan oleh ya terdapat terlalu banyak kes-kes penipuan semasa pilihan raya. Saya tidak nak kongsi terlalu banyak contoh orang lain, saya saja nak kongsikan contoh saya sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Di Dun Semamu ya kita ada undi pos lebih kurang 1,200 undi pos. Ya kebanyakannya di Galing Camp Galing di Jalan Haji Ahmad oleh PGA. Tuan-tuan puan-puan, undi yang saya dapat memang banyak. Ya, saya bagi satu contoh. Satu saluran BN dapat undi 350, Pakatan Rakyat ataupun Keadilan dapat undi 16. Saya hanya dapat secara purata 7 hingga 8% daripada jumlah undi saja. Tuan-tuan puan-puan, ini tidak munasabah. Ya, bila kita masuk ke Galing Camp, kita nampak sokongan, kita nampak respon begitu baik sekali. Ada orang ya yang salam dengan kita. Ada orang bila nampak kita, dia kata hidup Pakatan Rakyat di dalam camp. Ya, kita nampak sokongan begitu positif. Tetapi bila kita ada undi awal dan bila peti itu diletak di satu tempat yang kita dihalang, ya, yang kita tidak diizinkan untuk menjaga peti itu jadi satu masalah yang besar. Dan peti itu bila mereka buat undian awal, peti itu disimpan di satu tempat yang mana selama 5 hari dan kita tidak dapat akses kepada tempat itu. Jadi dalam tempoh 5 hari itu ya pelbagai kemungkinan boleh berlaku. Dan itu yang kita kritik, yang itu yang kita persoalkan. Itu sebab ya pada Selasa akan datang, Selasa ini tuan-tuan puan-puan, kita akan berhimpun ya dengan baju hitam ini. Bolehkah kita berhimpun Selasa ini? Adakah anda bersedia ya untuk menegakkan keadilan bagi keputusan pilihan raya kali ini? Kali ini ya Selasa yang akan datang kita kumpul di Mahkota Aman Batu 10 ya, di Mahkota Aman bersama dengan Ketua Umum Datuk Seri Anwar Ibrahim berbaju hitam. Kita sama-sama menuntut keadilan untuk keputusan pilihan raya. Boleh? Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Maka di sini ya saya juga nak ulas sedikit ya berkenaan dengan apa yang berlaku kebelakangan ini. Di bandar ya kita nampak MCA cuba nak menakut-nakutkan pengundi Tionghoa di bandar. Mereka tutup pusat khidmat, mereka ugut kata tidak mau masuk ke kabinet. Tetapi percayalah saya ya, sejauh MCA yang saya tahu ya, tidak lamalah kita tunggu mereka akan masuk ke kabinet. Dan pada masa yang sama mereka ugut nak tutup pusat khidmat sebab mereka kata ya masyarakat Tionghoa sudah meninggalkan mereka. Cuba fikirlah mengapa masyarakat nak tinggalkan mereka. Dan pada masa yang sama, undi yang mereka dapat, contohnya di Dun Semamu, bukan saja masyarakat Tionghoa meninggalkan mereka, masyarakat Melayu pun sudah tinggalkan MCA. Betul. Jadi kalau ikut ya, kalau kita manusia yang waras, kita orang yang bersifat rasional, kita patut nilai, kita patut buat ya, sedikit postmortem. Kita kena tahu kelemahan kita, perbaiki ya, lawan pada pilihan raya akan datang. Tetapi sudah pasti bukan dengan cara ugut nak tutup pusat khidmat, ugut tak nak masuk kabinet ya, hantar semua orang ke pusat khidmat kita. Saya yakin kalau mereka teruskan perbuatan ini ya, lebih dekatlah kita dengan Putrajaya. Betul tak? Tuan-tuan puan-puan, kita sudah biasa kalah. Ya, selama 55 tahun ini kita biasa dengan kekalahan. Pernahkah kita kata, oh kita sudah kalah, kita nak tutup pusat khidmat kita? Pernahkah kita kata kita sudah kalah, kita nak tutup markas kita? Tidak.
Tidak pernah kita kata begitu. Sebab kita berjiwa bersama dengan rakyat. Kita nak selesaikan rakyat, kita nak bersama dengan rakyat, kita nak membantu rakyat, kita sayangkan rakyat. Itu sebab kita baru bersama dengan rakyat, tak kira apa jua berlaku. Tetapi kita nampak di BN, UMNO, BN, MCA ke sama. Mereka hanya pentingkan diri sendiri. Tuan-tuan puan-puan, di utusan 2 hari lepas ada satu headline yang kata apa lagi yang Cina mahu. Apa lagi yang Cina mahu. Saya sudah jadi peminat pembaca utusan Melayu sekarang. Apa yang Tionghoa mahu, apa yang saya mahu, apa yang Cina mahu, senang saja. Kita nak pemimpin yang adil. Kita nak pemimpin yang tidak boros. Kita tidak mahu pemimpin beli cincin 24 juta. Kita tidak mahu pemimpin ambil komisen 500 juta. Beli kapal selam tak boleh selam. Betul tak? Itu saja. Kita nak keadilan, kita nak negara ini maju, kita nak pemimpin yang baik. Itulah yang Cina mahu. Itu juga yang Melayu mahu, itu juga yang India mahu, itu juga yang Iban Kadasan mahu. Itu rakyat Malaysia, itu hasrat kita semua. Maka bersedialah kita teruskan perjuangan kita. Saya yakin dengan semangat begini kita secara konsisten jika bukan kali ini, kita kalau meneliti saluran yang buang undi, kita nampak anak-anak muda memang berikan sokongan yang begitu kuat kepada kita. Maka kali yang akan datang kita akan tumbangkan UMNO dan BN. Kita akan berjaya sampai ke Putrajaya untuk membawa perubahan yang besar untuk menegakkan keadilan. Itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. Akhir sekali ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Chen Chong, saya sekarang ambil peranan yang lebih berat di Dun Semamu. Saya harap dapatkan sokongan semua, bantuan, sokongan dan juga harap dapat maafkan saya kalau terdapat apa kesilapan semasa kempen. Minta kita kerjasama sebagai satu pasukan, bersamalah kita menuju ke Putrajaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Nandri, waalaikumsalam.